Hello, Assalamualaikum. Nama saya Rusdi Reza. Anda sedang bersama saya dalam channel saya Recovery Story. Mungkin ada yang tak kenal saya macam siapa saya ni. Saya adalah antara aktivis yang orang kata yang sering mengangkat isu-isu berkenaan dengan substance abuse, mental health dan HIV baru-baru ini. Dan untuk channel aku kali ini, aku akan cerita berkenaan dengan ini. Okay guys, hari ni aku nak tunjuk macam mana aku buat masterpiece aku sinner tu. Jadi mula-mula aku diarahkan macam kita orang semua diminta untuk crumple the paper lah. Jadi lepas crumple tu koyak-koyak untuk represent kita punya masalah. So lepas crumple kita kena buka dan kita akan lipat ikut suka hati kita orang. So lepas kita dah buat benda ni, aku ada 8 partition. So 8 partition ni aku kala ikut suka hati aku. Aku tak ada apa intention tau nak buat macam mana design. Aku main lukis je, colour je. So kalau kau tengok kan, aku beria-ria melukis ni, nak muka kerut beria, dan inilah hasil dia. Jadi antara 4 benda ni baru aku sedar sebenarnya ia adalah represent aku ni 4 fasa hidup aku. Jadi kalau kau nampak ada nama, bukan nama kalau korang tahu kan, kalau ada yang tengok Facebook atau Instagram aku, sebenarnya program yang aku buat ni adalah program yang bertajuk sesi terapi neurodiverse. Sesi terapi neurodiverse ni adalah sesi yang dikendalikan oleh seorang doktor, doktor yang terlatih, nama dia adalah Dr. Rafida Kastawi, yang mana sesi ni hanya untuk aku tak promo, sebab sesi ni asalnya adalah untuk golongan-golongan LGBT, which is adalah mereka-mereka yang gay and bisexual, untuk mendapatkan satu skills terapi untuk menchannelkan kehidupan diorang supaya menjadi lebih Islamik. Jadi untuk channel aku kali ni, aku nak menyeru semua, bukanlah menyeru semua, aku tahu dalam range of LGBT ni ada je yang orang-orang yang nak hidup bertuhan kan, yang mencari orang kata gaya hidup yang lebih Islamik. Yalah, kita dah kawan-kawan NGO kat sini lah dah penat orang-orang macam ni. Kadang-kadang kita pun kadang-kadang dah penat dengan budaya hidup macam ni. Dia nak cari orang kata satu saluran untuk terapi kaunseling yang bersifat kumpulan. Jadi kalau anda adalah mereka yang gay ataupun bisexual, boleh je join program ini. Dengan cara kat bawah nanti aku ada share link pendaftaran. Nanti korang boleh klik dekat situ, nanti korang boleh lah join. Tapi kenapa bukannya golongan-golongan yang lain tak boleh ke? Transgender ke, heteroseksual ke, ataupun family ke, tak boleh join ke? Dia kena macam ni. Dalam untuk konteks program ini, kita peringkat awal NGO Pintas. Sebab aku sama NGO Pintas ni Forte memang LGBT, MSM, gay and bisexual. So memang kita memberi penghususan kepada golongan ini dahulu. InsyaAllah pada masa akan datang mungkin aku akan replace program untuk program lain pula. Tapi kalau masuk ni, cikgu, tak bahaya ke dari segi PNC ke, privacy ke apa? Tak. Jangan risau, memang aku jaga PNC dan privacy, dan aku ada grup aku sendirilah yang akan menjaga orang kata documentation, kita akan menjaga kerahsiaan anda sebagai seorang yang. Dan program ini adalah percuma, tanpa bayaran, dan akan berlangsung selama setahun sampai bulan September tahun depan, dan ia akan berlangsung setiap hari Ahad, minggu pertama dan minggu ketiga saja, pada jam 9 pagi. Kalau ada berminat nak join, boleh PM aku nak tanya lebih lanjut, dan boleh buat pendaftaran di bawah. Sebenarnya aku daripada hari ke hari nak buat syuting ni. Hari tu dah syuting tak cantik. Lepas tu hari tu semalam dah syuting, tak ada video lah, tak ada audio. Lepas tu aku busy, memang occupied lah. Lately ni memang aku occupied. So hari ni aku macam paksa juga aku kena buat konten. Minggu ni tak keluar langsung. Jadi inilah cerita dia. Minggu ini cerita dia aku nak share dengan korang cerita-cerita yang lebih bersifat orang kata pengalaman aku, dan juga ada sikit unsur-unsur Islamik sikit lah. So kepada rakan-rakan yang mungkin non-Muslim, don't worry, cerita ni tak adalah macam orang kata dakwah. Aku bukan ustaz, aku nak share pengalaman aku. We can take this orang kata kita punya essence, my essence of experience untuk kita learn kan. Jadi jangan lupa like, share and subscribe untuk tahu cerita hari ini. Jadi untuk kali ini aku nak cerita pasal dunia penagihan lah. Sebenarnya kalau untuk orang yang tak tahu ataupun orang yang dah tahu, aku dulu pernah menjadi seorang macam orang yang quite well known in term of recovery coach di sebuah NGO, di sebuah pusat ni, di Hulu Langat ni. Jadi aku rasa macam di situ aku ada pengalaman selama 2 hingga 3 tahun. Jadi pengalaman-pengalaman kat sana sebenarnya memang aku appreciate, aku hargai. Aku tak pernah rasa menyesal, walaupun ada setengah pihak cakap macam cikgu sakit ni, faham tak, macam cikgu dah macam ni. So aku rasa aku tak pernah, aku adalah manusia yang rasa macam aku tak pernah rasa diri aku ni macam aku menyesal aku masuk sana, faham tak? Tak. Aku appreciate dengan apa yang aku rasa, dengan apa yang aku dah hadapi, sebab benda itu yang buatkan aku lebih strong hari ini.
dan itu yang membuatkan aku hadir di pintas. So benda tu membuatkan aku lebih strong lah. Cuma dalam cerita aku ketika pengalaman aku di sana, aku bukan buka aib tau, aku ceritakan ini supaya korang tahu dalam dunia penagihan ni sebenarnya ramai sangat, ada banyak sangat orang kata permasalahan akidah yang kadang-kadang kau tak sangka berlaku. Sebab kita benda-benda macam ni melibatkan masalah-masalah dadah kan, substance yang bersifat chemical terkini, jadi kita tak tahu tau. Kadang-kadang kita rasa macam betul ke cikgu ni? Tapi bila benda ni kena batang hidung korang baru kau tahu, betul. Apa cikgu cakap ni semua sama. Kebanyakan aku dapat benda sama. Yang pertama dia adalah berkenaan dengan, aku ada satu klien. Okey, klien ni aku letaklah nama dia sebagai Azmi. So Azmi ni dia sebenarnya memang dah masuk di pusat aku masa tu. Dia memang dah didiagnose ada skizofrenia. Skizo lah, maksudnya skizo dia dah dia dah ada halusinasi, dia ada delusi, dia dah start suara, dia dah mula nampak benda-benda macam tu, dan dia memang masuk makan ubat. So kita memang pantau pemakanan ubat dia. Tapi aku ingat 2 minggu yang pertama selepas dia di program di detox kan, kau kena faham kan, bila masuk pusat tu dia orang kena detox dulu, kena quarantine dulu, lepas tu baru dia masuk ikut program. Jadi masa lepas dia start masuk program tu, kita orang ni kalau solat berjemaah, no matter kau staff ke kau kena solat berjemaah. Jadi aku ingat pada waktu itu lepas Zohor aku rasa kita orang break dan aku solat jemaah untuk Zohor, dan pada waktu tu lepas solat dah bagi salam semua, aku nampak Azmi ni dekat luar surau. Jadi aku nampak dia berkeliling, aku macam something wrong ni. Aku nak approach dia. Jadi aku pun pergilah jumpa dia. Sebab aku tahu Azmi bukanlah orang yang macam agresif, yang mengamuk-ngamuk ni. Dia macam orang dia soft spoken. Jadi aku cakap, Azmi, jom lepak kat cikgu dekat office. So aku panggil dia datang ke office aku. So pada waktu tu aku ingat dia dan aku ada seorang lagi staff aku lah, botak dia pun ikut aku lah, sebab just in case apa-apa berlaku. Sebab kita kena berhati-hati juga. So botak ni kalau apa-apa berlaku kat aku, dia akan jadi runner lah. So kita pun lepak dekat office aku. Aku cakap, kenapa Azmi tak solat kan? So aku cakap dia, aku tanya dia kenapa dia tak solat. Azmi ni macam jawapan dia macam tak adalah macam marah, tapi dia cakap, saya tak boleh solat cikgu. Saya memang tak boleh solat, kata. Lepas tu aku tanya dia, Azmi tak solat sebab Azmi tak pandai solat ke? Lepas tu dia cakap, tak, saya boleh solat, cuma saya takut nak solat. Ada suara suruh saya jangan solat. Faham? Itu tak apa lagi. Aku cakap, oh ya ke? Apa suara cakap? Dia kata, suara tu cikgu, dia suruh saya hina Allah. Dia suruh saya hina Nabi Muhammad. Jadi dia sebutlah perkataan-perkataan tu. Memang dia mencarut. Aku pun macam, boleh tahan ni kan. So aku macam, dan aku fikir balik, kalau dia cakap benda ni, cerita dekat orang luar yang tak tahu, memang dia kena rumble, memang dia kena pukul. Okay? Sebab orang kata, apa kau cakap macam ni kan? Kau macam tak ada agama. Sebab itu adalah situasi yang dia hadapi tau. Tapi orang tak faham. Tapi aku macam, oh ya ke? Okay. So aku macam, okay, tak apa, relax. So budak-budak lain masih lagi terus solat, terus berdoa, berzikir semua kan. Jadi aku macam dekat, sebab apa aku tahu budak-budak tengah berzikir dan berdoa, sebab dekat office aku tu ada CCTV, ada screen TV monitor yang boleh nampak. So aku macam, aku tak tahulah, pada waktu itu ada satu ilham yang Allah bagi kat aku, yang macam mana Allah tu cakap, macam aku terus bertindak secara natural. Aku ambil satu gunting tau. Gunting, aku cakap, nah Azmi. Sebab Azmi ni orang Kedah. Aku cakap, Azmi ambil gunting ni, aku nak hang tikam semua jemaah-jemaah dalam surau ni. Dia terus menangis tau. Dia memang menangis. Dia kata, saya tak boleh cikgu, saya tak boleh solat cikgu. Jadi bila saya bagi dia gunting, dia macam tu stop macam, cikgu, mana boleh cikgu nak tikam orang tengah solat, kan berdosa. So secara tak langsung aku dah encourage dia punya rationality tau. So bila dia stop macam tu, aku macam, tak apalah, hang tikam lah, tak apalah. Benda tu pun tak bagi hang solat kan. Why don't hang tikam? Tak apa, benda tu bagi. Dia terus diam tau. Lepas tu aku cakap macam ni, Azmi, kalau aku cikgu yang sangat solid depan mata, yang boleh pukul kau, okay, kalau kau tak buat benda tu, kau lawan, kau cakap benda tu tak boleh cikgu, tak boleh pukul, tak boleh bunuh cikgu, kau boleh cakap kat aku macam tu, takkan suara yang kau tak nampak tu kau tak boleh lawan. Dia terus diam. Jadi sahabat-sahabat sekalian, bila dia cakap macam tu, lepas aku cakap macam tu, dia terus tak gunting, dia menangis teriak, cikgu minta maaf, cikgu minta maaf. Jadi ini cerita aku yang membuatkan aku semacam terkesan lah. Macam kadang-kadang dia nak lawan, tapi dia tak nampak. Dan aku rasa pada waktu itu Allah yang ilhamkan aku untuk counter masalah tu macam tu. Cerita Azmi ni, alhamdulillah akhirnya macam
selepas insiden tu memang aku terperasan insiden tu dia lebih tenang dekat sana, dan dia dah solat. Aku suruh dia solat lepas tu. Aku cakap, Azmi, lepas ni budak-budak dah solat. Sebab aku tahu dia malu. Mi lepas budak-budak ni dah keluar, dia hang solat. So dia solat, dia mula solat semua. Dan aku ni adalah jenis seorang staff yang jenis kalau aku jumpa orang-orang yang ada masalah macam ni kan, skizo ke bipolar ke, aku akan jumpa dia, aku cakap, hang okey tak kan, hang ada dengar suara-suara tak? So diorang akan cakap, ada cikgu sikit, tapi tak layan lah, alah biasalah cikgu. So diorang dah mula rasional dan secara logik ni diorang cakap benda macam tu. So itulah yang aku perasan. Itu adalah peristiwa bagaimana cerita berkenaan dengan orang kata aku reverse psycho. Dekat sini aku nak advice dekat korang, mungkin korang macam inspired kot nak buat reverse psycho macam tu, tapi sebenarnya aku tak galakkan sebab aku pada waktu itu sangat yakin yang Azmi takkan tikam jemaah. Tapi kalau korang cuba nak buat dekat ahli keluarga korang, aku nak korang betul-betul make sure yang korang betul-betul yakin yang benda tu implement ke tak. Aku tak advise korang buat benda macam bagi gunting asuh kau tiga, tak kan. Tapi kadang-kadang takut dia betul. Sebab itulah kat surat khabar banyak kes yang jenis bapak kena tikam, kena sembelih, mak tengah masak kena macam-macam lah. Jadi kita takut benda-benda macam tu kan. Aku pada waktu itu memang nekat aku gunakan aku punya skill sebagai lagi untuk counter si Azmi ni. Itu adalah cerita Azmi. Okey, cerita yang kedua ni dia macam lawak tapi dia memang kau akan rasa macam what? Okey, cerita kedua ni adalah aku dulu masa dekat pusat ni dulu, kita orang memang ada satu perkhidmatan tau yang macam kita orang panggil menangkap budak. Jadi menangkap budak ni adalah kita orang akan sediakan satu pasukan, sebab yalah kadang-kadang diorang tak nak masuk, tapi family memang paksa masuk, tapi bila family tak ada kudrat, jadi diorang call kami, kita orang pun pergi ke tempat rumah sipolan tu, dan kita ambil sipolan ni lah dengan cara yang macam operasi lah kita panggil kan. Bagaimanapun kita punya cara pengambilan tu untuk SOP dia memang kita ada cara. Memang kalau aku sebagai orang yang in charge, aku akan suruh family buat ni. Itu cerita kita bilang. Kalau kau tak tahu, kau kena telefon NGO lama aku tu, sebab dia masih lagi teruskan benda. Kena polis, family kena report polis, kena buat sebagainya lagi, so kita orang akan datang supaya tak ada kekecohan lah. Jadi ketika ada satu peristiwa ni, kita orang kena pergi ke Kuala Terengganu. Benda tu normal. Kita pergi ke Kuala Terengganu, Kelantan ni normal. Tapi jangan kita pergi sana bermalam satu malam, tak. Kita akan bergerak selepas asar, dan operasi kita selalu di malam. Sebab malam selalunya dia tengah nak tidur, tak ramai orang, so tak nak kecoh sangat kan. So satu operasi cerita ni kita pergi ke Kuala Terengganu, dan Kuala Terengganu tu adalah aku sebagai macam person in charge dekat sana. Aku macam orang yang person in charge, tapi aku bawa lebih kurang 7 atau 8 orang kru aku untuk pergi tangkaplah seorang hamba Allah ni. Jadi kan cerita dalam 7 orang 8 orang ni, so kita memang kita ada cara kita orang macam mana nak tangkap dia, nak approach dia, pegang macam mana, sebab kita bukan nak pukul ataupun cederakan dia, kita memang nak tangkap. Dan kebanyakannya ada je. Dan untuk kes aku kan, aku dah terlibat banyak operasi, aku tak pernah terlepas. Maksudnya mesti aku dapat bawa balik. Sebab lah kau dah pergi jauh-jauh kan, tiba-tiba kau tak perform, aku macam kecewa. Tapi kali ini yang pergi Kuala Terengganu tu memang kita orang dah pergi, sebab aku adalah orang yang akan call family, lepas tu ada driver, so lepas tu yang lebih ni ada ketua operasi, so diorang pergilah. Okay, so cerita je, bila kita orang pergi ke rumah hamba Allah ni, family dah bagi tahu kat aku yang si Polan ni, adik dia ni, dia dah macam tidur-tidur ayam, dia dah macam dia kata, cikgu cepat cikgu, dia dah start bangkit ni cikgu, kejap lagi dia mesti hilang. So kita macam okey cepat, so kita dah sampai, bila dah sampai rupa-rupanya kita macam lewat berapa saat je dia baru keluar. So family cakap dia dah keluar ni cikgu, cikgu dah terlambat. So aku dah kecewa tu. Lepas tu dia memang hilang. Sebab kita pakai van putih tau. Memang nampak macam operasi lah, dengan kita baju hitam ni dan sebagainya lagi. So kita pun macam kecewa. Jadi lepas tu kita pergi semua kan. Macam okey kita bagi, aku cakap macam ni. Okey, tapi tengah pergi tu sekali jumpa nampak dia jauh tau. Nampak dia jauh, rupa-rupanya dia sudah perasan kita orang datang dengan van putih, dengan ramai-ramai berjalan kaki kan. So dia lari tau. Bila dia lari, dia masuk lorong tu adalah lorong pertama kita masuk tu. So kita masuk lorong, tiba hilang. Yang paling bestnya, bila kita masuk lorong tu, dia terus kawasan berluka yang banyak pokok-pokok bunga kantan. Lepas tu ada seorang pakcik kat tepi tu tengah isap rokok. Dan ini bukan berlaku kat aku tau, kawan aku. Ini peristiwa ni memang aku tak boleh lupakan lah. So kawan aku cakap, kru aku tu dia cakap, pakcik nampak tak ada budak ni. Lepas tu dia kata tak nampak. Pakcik cakap, so nampak dekat situ, sebenarnya pakcik tu menipu Sebenarnya pakcik tu memang menipu. Sebenarnya memang budak tu lalu kat situ, dan aku rasa budak tu cakap kat pakcik tu jangan bagi tahu.
Rupanya budak tu menyeruk kat dalam ladang tu. Okey, dan tak diam, kawan aku tengah cari-cari, rupanya budak yang aku nak tangkap tu, budak tu lebih kurang dalam umur 20-an lah, 22 tahun macam tu. Dia sudah datang kat kawan aku, dia pelih acu pistol kat kepala. Kawan aku terus diam. Dan kawan aku cakap, dia kata macam, kenapalah aku terima benda job ni. Sebab dia kata memang, sebab kita orang memang ada latihan untuk pergi tangkap. Tapi kali ni sebab kita orang tak ada senjata, kita orang tak ada apa-apa senjata. Tapi kali ni kita orang punya suspek memang ada senjata, pistol dekat. Dia kata jangan bergerak. Oi, kau tak rasa ke macam kau nampak muka mak ayah korang ketika kau membesarkan? Dah lah, memang boleh terbang lah, kata malam tu memang boleh terbang lah kalau ikutkan. Sekali kawan aku ni yang dah kena ni, ada seorang lagi kawan aku datang nampak insiden tu. So dia diam. Terdiam lah, terpaku, tak boleh buat apa. Sebab pistol dah kat kepala. Kan? Buat malam tu. Sekali kawan aku yang kena kepala ni, yang ni, tengok sikit je. Dekat pistol tu ada T. Pistol mainan. Dia boleh pegang, dia boleh patahkan macam tu, rumble budak tu, berguling-guling sampai ke tengah highway kat Kuala Terengganu tu. Kalau keluar tol hujung tu kan, ada satu jalan besar tu. Sebaik kita tak banyak dapat lampu pukul. Budak tu, sorry. Kita kawal. Lepas dah dapat tu, aku dah dapat budak tu, aku dapat budak tu masuk dalam. Okey, memang this is like a joke. Ada pistol permainan. Okey, ada pistol mainan Ada pistol mainan di kepala. Cuba kau bayangkan, kalau pistol itu pistol betul. Okey, itu satu. Yang kedua pula, bila kita orang dapat budak tu, dia ada bawa beg tau. So kita orang geledah. Dalam beg budak tu, kita orang jumpa memang ada satu senjata yang betul. Iaitu kita panggil pangan kontot. Memang ada. Jadi kita macam adalah jumpalah barang-barang terlarang tu, memang adalah. Dia sebenarnya nak keluar nak merisap dengan kawan dia. Tapi dalam tu ada parang kontot kan. So masa tu memang is a senjata lah. So tapi kita orang tak boleh buat apa-apa pun. Kita orang hanya dapat tangkap, bawa dia balik ke Kuala Lumpur. Kita orang akan letakkan dia dalam Distorts Smart Family, minta request kan. Jadi itu adalah peristiwa yang kawan aku pun masa tu, kawan aku memanglah dia dah trauma. Dia trauma tau, dia dah takut. Dan aku sendiri sebagai orang yang in charge masa tu, aku rasa memang trauma sebab aku bawa nyawa aku bersama dengan nyawa orang untuk menyelamatkan orang, tapi sebenarnya nyawa kita melayang, hampir melayang masa tu. Aku ingat kawan aku tu yang berguling dekat tengah highway tu pun memang kelakar dah. Kawan aku yang kat guling tu pendek montel. Dia berguling macam Doraemon. Itu memang comel lah. Aku rasa dia tengok nanti, aku share dengan dia. So itu adalah pengalaman yang aku rasa membuatkan macam memberi kesan kat aku lah juga. Kesan kat aku sebab aku tak sangka, kita tak sangka yang dunia si penagih ni boleh sampai ke tahap itu. Tapi itu bukannya orang kata cerita lain, memang cerita pengalaman aku dan kawan-kawan aku. Dan cerita yang terakhir aku nak share dengan korang ni adalah bukanlah cerita klien, tapi aku pernah di approach oleh seorang hamba Allah ni ketika aku dekat pusat. Tak, ketika aku dah keluar pusat. Tapi keluar pusat ni aku sudah start bekerja lah. Masa tu aku bekerja dengan satu company ni. Jadi pada waktu tu aku pun tak aktif lah. Tapi ada satu hamba Allah call. Dia cakap dia memang dia sudah pun orang kata kembali ke jalan Allah. Walau bagaimanapun dia minta macam nasihat aku. Okey, macam nasihat aku sebab dia kata dia pernah berada satu tahap ketika dia ambil substance ais, methamphetamine atau syabu. Dia pernah sampai tahap dia mempersoalkan hidup dia. Dia pernah sampai berada tahap pijak Al-Quran. Dia pernah sampai tak kencing surah Yasin. Kan Yasin kita baca tahlil tu, dia kata dia kencing Yasin. Dia dah mula orang kata apa ni, mensyirikkan Tuhan lah dengan cara orang kata masa tu dia dah start. Aku cuba nak fahamkan konteks dia, surah ayat ni. Dia sudah sampai tahap orang kata murtad dan juga orang kata mula menyembah setan, macam gotik-gotik macam tu. Dia buka YouTube, dia macam buat lukisan yang bintang kat lantai, dia mula sembah, dia start bogil, dia cuba keluarkan darah dia, faham tak? Dia kata pada waktu itu dia rasa macam satu nikmat untuk, satu kepuasan untuk dia against macam mempersoalkan hakikat. Dia tulis perkataan-perkataan yang tak sepatutnya pada kemaluan dia dengan nama Allah. So dia sampai tak level macam tu tau. Tapi bila dia kata sekarang ni dia dah rasional, dia dah masuk pusat, dia kata dia dah keluar. Dia sebenarnya memang dia kata benda tu aib dia, cuma dia rasa macam mana cikgu, benda ni sebab benda ni menghantui saya sampai bila-bila. Jadi aku ada bawa isu ni kepada dalam NGO aku bersama dengan Ustaz Atok. Aku ada bincang dengan Ustaz Atok, Ustaz Mawi, hakikat-hakikat mereka-mereka yang pernah orang kata terlibat dalam dunia penagihan ni, pernah membuat isu-isu yang sampai akidah diorang
syirik semua kan. Kita tak tahu kadang memang ada penagih ni memang pernah sampai dari tahap itu. Jadi apa sebenarnya benda yang boleh kita bantu? Kita dah cakap dekat diorang, kita cakap dekat mereka sebenarnya untuk anda ada di luar lah mungkin yang mungkin terkesan dengan satu kesilapan kita dahulu. Memang betul kita tak boleh menafikan hakikat sebenar yang mensyirikkan Allah ni, menduakan Allah ni adalah satu dosa besar. Memang kalau Allah tak ampunkan, tapi kita sebagai umat dia, kita kena bersangka baik dengan Allah SWT. Memang Allah ni rahmat keampunan dia besar. Kenapa Allah keluarkan hadis? Kenapa Allah pernah cakap dalam Al-Quran, aku tidak akan memaafkan mereka yang mensyirikkan aku? Itu adalah satu peringatan kepada kita. Jadi mungkin kalau ada yang pernah terlibat dengan benda macam tu kan, bukan bererti Allah tak sayang kita, bukan bererti Allah akan menghukum kita, tak. Kita kadang-kadang terlupa bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita selalu cakap dalam Al-Quran ni, Al-Quran Allah menghukum, Allah ni macam tak bagi tu. Tapi kita lupa sebenarnya ayat selalu yang kita selalu baca adalah disertakan Allah besar apa? Kami menyertakan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang kan. Yang Maha Pemurah lagi Penyayang. Ar-Rahman ya Rahim. Kita lupa kalimat itu membawa satu pengertian yang besar dalam hidup kita. Kita selalu cakap yang konon-kononnya Allah tidak maafkan. Betul, itu adalah satu peringatan. Tetapi selagi pintu taubat tak tutup, kita berusaha untuk bertaubat, kita berusaha untuk jadi lebih baik dan Allah akan pandang benda itu sebenarnya. Itu adalah asbab untuk kita menjadi lebih baik. Kadang-kadang sahabat-sahabat sekalian, bila kita berada di fasa itu, itulah fasa yang sebenarnya Allah sebenarnya memberi satu peringatan kepada kita supaya lepas ni jangan buat lagi. Macam tu. Jadi kalau betul-betul Allah tak sayang kau, mungkin kau sekarang lebih teruk. Allah tak akan beri kau kesihatan, nikmat, pahala. Mungkin pada waktu itu kalau betul Allah tak sayang kau, Allah tarik nyawa kau macam tu, kau dah tak sempat bertaubat dah. Itu adalah cara Allah tak sayang kau. Kali ini sebab Allah sayang kau, Allah beri peluang kat kau lagi untuk bertaubat dan kembali ke jalan hidup bertuhan, dan kau masih lagi sihat, kita teruskan dengan taubat kita. Dan jangan risau lah. Bagi aku jangan risau bila kita nak cakap macam saya dibelenggu. Bagi aku perasaan belenggu tu memang akan ada. Cuma kita kena sentiasa bersangka baik dan kena ingat, orang memang mulut memang tak boleh cakap. Mulut manusia memang kita tak boleh tutup. Itu memang function dia. Kau cakap lah, mulut family ke, keluarga ke, kawan-kawan ke, memang kita tak boleh tutup mulut diorang. Sebab itu memang fitrah manusia untuk berkata dan menghukum. Tapi sebenarnya kita kena sedar hakikat sebenarnya diorang pun sama juga. Kan? Diorang kata kita ni penagih, diorang kata kita LGBT dan sebagainya lagi. Tapi diorang lupa kadang-kadang diorang ni buat silap yang kadang lebih besar daripada kita. Contohnya makan harta anak yatim, rasuah sebagainya lagi. Jadi kita ni orang yang macam dah nampak yang Allah tu memberi peluang untuk kita untuk bertaubat, kita gunakan peluang itu. Dan aku percaya dengan cara ini sebenarnya Allah sedang mencuci dosa kita dan Allah mengangkat dari kita. Aku selalu pesan benda-benda kat klien-klien aku, kalau kita nak bersungguh-sungguh berusaha untuk taubat betul-betul. Sebab Allah ni, kalau sampai sekarang aku rasa macam, kalau untuk hidup aku lah, kalau orang yang kenal kisah aku, sebab ada orang tanya aku kan macam mana aku boleh berhenti. Bukan senang nak jadi baik. Memang bukan senang nak jadi baik. Sebab nak jadi jahat dulu pun aku kena belajar. Nak jadi penagih pun aku kena belajar menghisap. Faham tak? Nak jadi baik, kau tak boleh expect lah benda tu macam datang kau akan jadi baik serta-merta. Aku kena belajar jadi baik juga sampai hari ini. Jadi benda itu kena belajar lah. Bukan orang lain pun yang boleh ubah kau, diri kau sendiri. Jadi itulah yang aku nak kongsikan kat korang. Konsen aku kali ini lebih kepada bersifat orang kata inner dan spiritual sikit lah. Aku tak cakap aku ni baik ke betul ke apa tak. Tapi aku tahu sebenarnya dalam proses aku nak jadi baik ni, orang akan sentiasa mengecam, orang akan sentiasa berkata-kata, ada orang akan mendoakan aku. Aku hanya bersyukur kerana dalam keadaan aku sekarang ni, ramai orang mendoakan aku. Banyak sangat. Dan Alhamdulillah aku juga kadang-kadang aku terkejut. Macam sekarang ni aku guna istilah klien. Klien itu adalah orang-orang luar yang call aku untuk minta bantuan consultation kan. Aku kadang-kadang tak sangka bila aku macam Allah telah mempertemukan aku dengan klien-klienku yang hebat. Dan macam sekarang ni aku rasa macam dekat 12 orang klien aku ada. Termasuklah aku ada klien daripada luar negara, daripada Eropah. Anak Melayu kita, anak Malaysia kita yang ada masalah dalam konteks substance abuse, HIV and mental illness, call aku, cari aku untuk dapatkan sokongan dan nasihat. Jadi aku rasa macam terima kasih banyak-banyak kepada anda. Aku rasa benda ni sangat besar. Walaupun subscriber aku tak besar. Subscriber aku 300, 400 je. 300 setengah kan sekarang ni. Tapi aku rasa macam itu dah cukup buatkan aku bahagia daripada subscriber aku 10,000. Tapi aku tak boleh handle. Jadi terima kasih banyak-banyak atas doa korang juga. Doa korang kerana hari ini aku menjadi orang pun disebabkan doa kalian juga. Dan kata aku memang masih berusaha untuk belajar menjadi baik. So bukan satu proses yang sehari dua, bukannya satu proses yang macam
hidayah, aku cakap ya Allah bagi aku diri baik, besok aku diri baik tak. Tak, aku melalui banyak-banyak proses dan inilah aku hari ini. Jadi sampai di sini saja perkongsian aku untuk minggu ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Ya, untuk siapa-siapa rakan-rakan gay and bisex yang nak join aku di program terapi rest tu, dekat bawah ni aku buat share link, nanti korang tengok, nanti korang daftar Okey. Nanti sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.